Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertamanya malah kita bersama-sama merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat, kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Bersama saya, Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Kadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-58. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-83 surah Yunus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama amana li Musa illa zurriyyatun min qaumihi ala khawfin min Fir'aun. على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. Maka tidaklah ada yang beriman kepada Nabi Musa melainkan sebilangan kecil dari keturunan kaumnya. Itu pun dengan keadaan takut kepada Fir'aun dan ketua-ketua kaum mereka menyeksa mereka. Kerana sesungguhnya Fir'aun bermaharaja lela di bumi dan sebenarnya ia dari orang yang melampaui batas. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa kalimah yaftinahum pada ayat ke-83 surah Yunus berbentuk kata tunggal. Sedangkan pelaku penyaksaan menurut ayat ini adalah Fir'aun dan pembesar-pembesar kaum mereka. Ini mengisyaratkan bahawa penyaksaan itu atas perintah seorang, iaitu Fir'aun. Sedangkan pembesar kaum mereka yang terlibat langsung dalam penyaksaan hanya melaksanakan perintah Fir'aun. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab juga menyatakan bahawa ayat ini mengisyaratkan peranan pemuda dalam melakukan rombakan dan penambahbaikan dalam masyarakat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa di awal dakwah, baginda juga banyak didukung oleh para pemuda. Hal ini merupakan sunnatullah dan terlihat dalam banyak masyarakat hingga dewasa ini. Disebabkan kerana idealisme pemuda dan semangat mereka menyatu bagi meraih kemajuan. Generasi tua pula berhadapan dengan situasi pemuda ini serta mereka mahu mempertahankan kemapanan, kestabilan dan kekuasaan yang sedang mereka nikmati. Di samping itu, ayat ini sebagai penglipur lara, suntikan semangat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni apa yang beliau alami tidak jauh berbeza dengan apa yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Sidang pendengar yang dimuliakan, Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-83 surah Yunus ini dengan menyatakan, walaupun Nabi Musa AS telah menunjukkan berbagai macam tanda yang nyata, hujah yang kuat, namun mereka tidak pula beriman kepadanya. Kecuali kaum rendah, iaitu kelas bawahan. Tetapi mereka itu beriman dengan penuh ketakutan kepada Fir'aun dan menteri-menterinya. Mereka takut akan dihukum dengan berbagai macam penganiayaan kerana mereka beriman.
Kata Al-Awfi, hanya sedikit sekali golongan Fir'aun yang beriman kepada Musa AS, iaitu pengawal bendahara Fir'aun dan isterinya. Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqui juga menyatakan bahawa mereka takut kepada Fir'aun kerana kejam dan berkuasa mutlak diktator di Mesir. Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan dan memperhambakan keturunan Nabi-Nabi. Manakala Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah, atau lebih dikenali sebagai Hamka, melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar, ketika mentafsirkan ayat ke-83 surah Yunus ini menjelaskan bahawa sebab-sebab yang mendorong hanya golongan muda yang menyatakan iman kepada Nabi Musa AS, dan sebaliknya orang tua tidak banyak yang secara terang-terangan menyatakan iman, ialah kerana takut kepada Fir'aun dan pembesar-pembesarnya. Sejak kekalahan ahli-ahli sihir itu dalam satu pertemuan umum yang dihadiri oleh beribu-ribu orang, menyebabkan Fir'aun bertambah takut bahawa pengaruh Nabi Musa AS akan bertambah besar. Profesor Dr. Hamka juga menyatakan bahawa kekuasaan yang dimiliki oleh Fir'aun sudah tidak terbatas lagi. Dia dapat memenjarakan, menyeksa, membunuh, membuang, memotong tangan dan kaki. Perisik-perisik Fir'aun sangat ramai sehingga disebut di dalam ayat ini, dan ketua-ketua kaum mereka menyeksa mereka. Kesannya, Bani Israel benar-benar sudah hilang kemerdekaan sehingga nak bercakap pun mesti berhati-hati, dan mereka perlu sentiasa berwaspada seperti apa yang berlaku di zaman penjajahan dinamai penjilat atau tali barut sudah berkeliaran di mana-mana. Itulah sebabnya orang merasa takut untuk menyatakan iman kepada Nabi Musa AS. Manakala Profesor Dr. Haji Zainal Arifin Zakaria, melalui kitabnya Tafsir Inspirasi, ketika mentafsirkan ayat ke-83 surah Yunus ini, menjelaskan bahawa orang yang beriman sifatnya tidak takut kepada pemimpin yang zalim. Namun, kaum Nabi Musa AS yang tidak beriman lebih takut kepada Fir'aun daripada takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-83 surah Yunus menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-83 surah Yunus ini menjelaskan bahawa hanya sedikit bilangan yang beriman kepada Nabi Musa, walaupun mereka sendiri melihat bagaimana ahli sihir mereka telah dikalahkan dengan mukjizat Nabi Musa AS. Mereka yang beriman adalah dari kalangan ahli-ahli sihir dan golongan pemuda. Dalam setiap zaman, golongan mudalah yang berani menentang arus pemahaman yang salah dan kolot sesuatu masyarakat itu dan sanggup untuk beriman walaupun berlainan dengan pendapat golongan yang tua. Walaupun mereka tahu bahawa pemikiran itu akan menyebabkan mereka ditimpa kesusahan, tetapi mereka sanggup untuk menghadapinya. Ini adalah kerana mereka mahukan perubahan. Mereka juga lebih bertenaga dan lebih bersemangat untuk membawa arus pembaharuan. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, ayat ke-83 surah Yunus ini memberikan peringatan kepada kita supaya berani mempertahankan ketinggian dan kesucian agama Islam serta berpendirian teguh kepada ajarannya, walaupun terpaksa menghadapi pelbagai ancaman daripada orang yang menentangnya. Ini kerana Islam merupakan satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yang membimbing manusia kepada kejayaan hidup di dunia dan akhirat. Apabila kita melihat situasi masyarakat pada hari ini, sangat ramai yang memilih untuk tidak beriman, walaupun mereka telah melihat bukti kebenaran Islam itu sendiri. Mereka takut dipulaukan oleh masyarakat. Mereka takut dimarahi serta disisihkan oleh ibu bapa dan keluarga mereka serta kawan-kawan mereka. Namun ada juga yang memilih untuk beriman dan menerima Islam dalam keadaan mereka takut. Mereka itulah yang berani dan sanggup untuk terus meninggalkan kesyirikan dan kesesatan. Walaupun mereka dipandang serong, dibalas dengan kata-kata cacian dan hinaan, tetapi mereka tetap tabah dan sabar kerana sedar bahawa Islamlah yang akan memandu kehidupan di dunia dan merupakan agama yang membawa rahmat.
Di samping itu kita melihat bahawa ramai di kalangan pemimpin dunia yang amat zalim dan sanggup melakukan apa sahaja terhadap rakyatnya yang beragama Islam. Seksaan yang diberikannya amat teruk sehingga tidak masuk di akal seperti yang berlaku kepada umat Islam Uyghur di China. Penindasan demi penindasan dihadapi oleh mereka. Selain itu, kerajaan China turut melarang identiti Islam ditonjolkan. Seperti dilarang menyimpan janggut bagi lelaki. Dilarang memakai tudung bagi perempuan. Ajaran Islam tidak dibenarkan diamalkan di sesetengah tempat. Seperti dilarang solat, dilarang berpuasa. Semua itu dilarang dan diharamkan. Etnik Uyghur turut ditangkap tanpa sebab, dipenjara, diseksa dan dibunuh. Selain kaum wanita pula dirogol. Kemudian di negara Myanmar pula menyaksikan usaha penghapusan etnik Rohingya yang masih berterusan sehingga kini tanpa penyelesaian, bahkan kerakusan tentera rejim Myanmar dan pelampau Buddha Rakhine semakin mengganas tanpa peri kemanusiaan. Seterusnya, kita juga dapat mengaitkan ayat ke-83 surah Yunus ini dengan sikap pemimpin terhadap rakyatnya. Imam Al-Ghazali rahimahullah melalui kitabnya At-Tibrul Masbuk fi Nasihatil Muluk menyatakan bahawa begitu pentingnya seorang raja atau pemerintah agar berlaku adil kepada rakyatnya, kerana kerajaan dan pemerintahan itu merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang diberi atau ditarik semula daripada sesiapa sahaja yang dikehendakinya. Olehnya, seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Ali Imran ayat ke-26, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan, Engkaulah yang memberi kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang mencabut kuasa pemerintahan dari sesiapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah juga yang memuliakan sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang menghina sesiapa yang Engkau kehendaki. Dalam kekuasaan Engkaulah sahaja adanya segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Kezaliman berlaku dalam banyak keadaan dan bentuk. Tidak semestinya dalam bentuk penindasan dan penganiayaan fizikal sahaja. Kezaliman dalam Islam membawa maksud tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya yang sebenar. Pengkhianatan terhadap harta negara juga adalah salah satu bentuk kezaliman yang seringkali tidak diambil berat oleh sesetengah raja atau pemimpin ketika berkuasa. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-83 surah Yunus ini ialah, pertama, umat Islam hendaklah sentiasa sedar bahawa Islam adalah agama yang benar yang diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Islam sebagai pandangan hidup, way of life, adalah bagaimana cara kita menjalani kehidupan yang benar menurut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, atau sering kali kita sebut untuk mendapatkan redha-Nya. Kita meyakini bahawa posisi sebagai hamba harus patuh pada Allah yang Maha Pencipta. Kedua, seorang yang bergelar pemimpin hendaklah mempunyai sifat-sifat yang baik seperti menegakkan keadilan, memelihara daripada berbohong dan menipu, boleh mendengar serta menerima nasihat orang bawahan serta tidak melakukan kezaliman dalam mengendalikan harta rakyat. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.